Seterusnya, selalu ustaz-ustaz kata kalau nak berjaya kena solat. Macam mana solat tu boleh menjamin kita berjaya? Apa kaitannya? Baik tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, azan kita ada dua. Selepas syahadatain, selepas syahadatain, lepas takbir dan dua kalimah syahadah tu, dia ada dua panggilan. Hayya 'alas salah, satu. Marilah solat. Lah boleh hayya 'alas salah balik Dulu PKP tukar, solat di rumah sendiri. Hayya 'alas salah, datanglah solat. Lepas tu hayya 'alal falah. Marilah kita sama-sama menuju kejayaan. Bermakna ada kaitan antara solat dan berjaya. Berjaya ni dua tuan-tuan. Berjaya ada dua. Satu berjaya dunia, yang kedua berjaya dunia akhirat. Ataupun berjaya dunia satu, berjaya akhirat, dan berjaya dunia akhirat. Jadi solat yang pertamanya, kalau kita solat di akhirat sudah semestinya kita berjaya. Tu baca. Orang solat wajib dah masuk syurga. Orang tidak solat wajib dah masuk neraka. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, bila ahli neraka masuk neraka sakar, maka malaikat tanya mereka, ma salakakum fi sakar? Apakah yang menyebabkan kamu masuk neraka sakar ini? Qalu, maka jawab mereka, lam naku minal musallin. Kami atas dunia dulu tidak termasuk dalam kategori orang-orang yang solat. Mana orang tak solat confirm masuk neraka, nama dia sakar. Tuan-tuan, jadi orang yang solat sudah semestinya berjaya daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala, lepas daripada api neraka dan dia masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Atas dunia mungkin berjaya, mungkin tidak. Ada orang jaga solat, 5 waktu tak pernah tinggal, gagal dalam hidup dunia dia. Jadi hak dunia terpulang, kita tak pasti. Sama ada kita ada jaminan berjaya ataupun tidak atas dunia, tengok pada usaha kita. Siapa berusaha, insya-Allah dia berjaya. Kalau dia malas usaha, walaupun dia solat sehari sampai 200 rakaat, tapi malah makan tidur kerja, jaya ke tidak? Jengkreng. Ada faham? Macam tu, lebih kurang. Seterusnya, Ustaz, saya selalu sangat tinggal solat asar disebabkan kerja. Bolehkah saya qada solat asar selepas solat maghrib? Masya Allah. Masya Allah. Dia begini, tuan-tuan. Sebab itu disebut hafizu ala salawatikum was salatil wusta. Surah Al-Baqarah. Peliharalah solat kamu hak 5 ni, hak wajib ni lah tuan-tuan. Peliharalah solat kamu yang 5 yang wajib ni, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, was salatul wusta, dan juga solat pertengahan. Majoriti ulama tafsir mengatakan solat wusta ini, solat tengah ni, solat asar. Walaupun ada tafsir solat subuh, zuhur, maghrib dan sebagainya, tapi pendapat yang kuat, solat pertengahan, solat wusta ini ialah solat asar. Sebab apa? Susah nak dijaga. Solat asar tu masuk dah dalam 5 tu. Quran kata hafizu ala salawatikum, jagalah solat kamu hak 5 waktu. Kemudian sebut pula khusus, tapi tak secara khusus, dia sebut umum, tapi ulama mentafsirkan asar. Kenapa asar disebut sekali lagi walaupun tidak secara khusus? Sebab dia susah nak jaga. Tengok hak kerja payah jaga kerja. Hak main bola, hak main sukan payah nak jaga cara sukan. Sebab waktu itu waktu yang payah. Hak kerja hak main nak main. Sebab tu solat asar ni jaga-jagalah tuan-tuan. Kena jaga sangat sebab Quran sebut begitu. Dan ulama mentafsirkan solat asar. Kok mana cerita kita kena solat tak boleh main qada. Tidak ada qada bab solat. Bab puasa tak apa.
Puasa kalau kita sakit boleh. Sakit yang kita tak boleh puasa. Nah, doktor pakar kata kalau puasa sakit ni akan bertambah ataupun boleh koma, boleh mati. Kita boleh tak puasa, kita ganti. Puasa musafir boleh dah tak puasa. Musafir 2 masalah, boleh kita tak puasa, puasa lain. Solat tak boleh. Tidak ada istilah qada. Cuma kalau kita tertinggal, tertidur, terlupa. Kita tertidur, tidur malam ni balik, bangun pukul 8 habis dah subuh, tu tak jaga langsung, tak berdosa. Tapi majoriti ulama kata wajib qada lah, baru dah qada, ataupun terlupa, duk gali, tiba-tiba azan asar, tak solat zuhur, maka tak berdosa sebab dia terlupa, tak berdosa lah. Tapi majoriti ulama kata wajib qada. Adalah qada, tapi saja-saja nak tinggal kerana nak tengok filem Hindustan tak boleh. Hindustan habis pukul 5, mula pukul 2, habis pukul 5, betul baca. Tengok juga. Orang tengok dia tahu lah, mula pukul 2, 3, 4, 5, dia 3 jam Hindustan. Dia dulu 3 jam. Filem Melayu sejam setengah. 2 kali filem Melayu Hindustan. Panjang benar. Nah, Musing. Kereta api. Kereta api wajib ada Hindustan ni. Filem lama, filem baru, kereta api wajib ada. Baik tuan-tuan. Jadi dia tengok pukul 2 Zuhur, dia tak solat lagi, dia tak apa. Satgi ya. Pukul 5 solat. Pukul 5 solat suara. Boleh tak? Tak boleh ya. Sebab dia sengaja dah tu. Tuan-tuan. Samalah kerja ni dia kena usaha. Nah, kalau kata tak boleh juga, dia kena cari kerja lain. Apa punya kerja sampai nak solat asar pun tak boleh. Nah, maka dia kena usaha cari kerja lain. Dia tak boleh mempermudah nak tinggalkan asar kemudian nak qada. Solat ni bukan kata wajib pergi masjid. Kristian tak apa wajib pergi gereja. Solat ni masjid tu afdal sahaja, tuan-tuan. Nah, mazhab kita jamaah masjid tu fardu kifayah. Solat jamaah fardu kifayah. Solat boleh buat di mana-mana sahaja. Maknanya kalau bukan wajib pergi masjid, di mana boleh solat. Solat di mana-mana pun. Kerja apa sampai tak boleh solat? Kerja jaga nu kereta api nak lalu, solat jengkreng tak tarik tu. Tengok di viral lebuh raya solat jengkreng tu. Jadi kena mengaji, kalau dia boleh jamak, dia jamak lah. Takut dia tak mengaji bab jamak, dia kira lambat dia solat di lorong kecemasan, bahaya tu. Silat saya bulan jengkreng habis tu. Datang lori brek tak makan, mati tengah solat. Jangan buat benda bahaya, tuan-tuan. Jadi begitu. Jadi solat duduk sini boleh solat, sambil kerja pejabat kita boleh solat. Dia bukan perlu pergi mana-mana, ambil wuduk saja. Tak ada ayat tayamum. Ayat tak ada, debu tak ada, solat hormat waktu tanpa wuduk, tanpa tayamum. Mudah je. Sampai tahap mana sampai tak boleh nak solat, aku pun tak tahu. Baik tuan-tuan. Jadi tak boleh mempermudahkan meninggalkan solat. Lebih lagi kenduri sampai tak solat zuhur. Apa cerita? Kenduri mula buka pukul apa baca? Mula orang nak jamu 12.30, tamat pukul 5.30. 12.30 dia pergi tunggu depan rumah sampai 5.30, tak pergi mana dah solat zuhur, jamak dalam asar. Jengkreng. Dia kata bukan selalu. Nah, anak seorang tu je takkan tak boleh. Oi, mana boleh kata itu. Hukum mana boleh cakapnya tu. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, maka usaha tak boleh kita sengaja nak tinggal nak qada di waktu lain. Kalau kita buat macam tu berdosa. Qada wajib qada, tapi meninggalkan solat dengan sengaja macam tu berdosa, dan wajib segera qada. Tak boleh buat lambat, tak boleh. Hak tinggal boleh buat lambat, tak apa. Hak tinggal sengaja wajib qada dengan segera, dan dia berdosa kerana meninggalkan solat. Baik tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Panjang benar. Tu baru mesej, tak masuk WhatsApp lagi ni. Aduh. Okey, saya akan ambil mungkin 3 lagi cukup lah. Lebih-lebih minta maaf. Saya memilih untuk pergi solat di masjid sebab surau di tempat saya tak banyak Korea. 2 hingga 3 orang.
Tak banyak ahli jamaah Qaryah apa. Pening kat aku ni. Dan kadang tak ada langsung jamaah bukan Qaryah. Tak banyak Qaryah. Pening kita baca. Dan kadang tak ada langsung. Adakah perbuatan saya melakukan solat di masjid dianggap mengenepikan surau dan tidak disukai Allah? Mohon penjelasan. Baik tuan-tuan, kami dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi dalam Qaryah ada satu masjid, masjid Qaryah nama dia. Contoh di sini Derga, ni masjid Qaryah. Dalam tu adalah surau, banyaklah surau ni. Di taman-taman banyak surau lah, tuan-tuan. Jadi hak wajib menunaikan solat jamaah ialah masjid Qaryah. Kalau kita pakat pergi buat surau semua masjid tak ada orang, tak boleh, kena masjid Qaryah. Masjid Qaryah wajib 5 kali sehari semalam tu solat berjamaah, kalau tidak berdosa habis. Surau tak kira. Itu satu. Makna kalau berlaku masjid tak ada solat jamaah, buat di surau tak jadi, tak kira. Ni masjid Qaryah yang kira. Nah, satu. Yang kedua, bila kita nak solat, kita boleh utamakan yang banyak jamaah. Kalau masjid dengan surau, masjid lebih ramai jamaah, maka afdal kita pergi masjid daripada surau. Tapi kalau sebaliknya berlaku, surau taman kita tu lebih ramai daripada masjid. Masjid ni 3 orang, tiang 20, solat 3 orang, imam, Bilal, tiang 3 orang. Tu PKP tak PKP pun macam tu juga. 3 orang. Surau tu 5-60 orang, habis surau. Dia kira hak jamaah ramai lebih afdal. Nah, jadi kalau dia nak pergi masjid, dia nak tinggalkan surau dia, tidak jadi salah apa-apa, tuan-tuan. Baik.